Tuan Gobind Singh Dew, Yang Berhormat Damansara. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 13. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Damansara. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, susulan daripada kejadian tanah runtuh di Batang Kali, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia telah menyediakan draft garis panduan perancangan GPP tapak perkhemahan. Draft GPP ini dijangka dapat dimuktamadkan pada akhir April 2023 setelah mengambil kira pandangan dan maklum balas daripada pelbagai agensi berkaitan, pihak berkuasa tempatan dan juga pemain industri, iaitu pengusaha tapak perkhemahan. GPP ini memberi fokus kepada aktiviti perkhemahan jenis asas, juga disebut primitive camping atau backcountry camping dengan izin, iaitu perkhemahan yang menggunakan kemah yang didirikan di kawasan semula jadi dengan kemudahan asas yang minimum beserta kelengkapan, peralatan dan makanan yang perlu dibawa sendiri oleh peserta. Antara aspek penting berkaitan perancangan dan kawalan kesesuaian tapak perkhemahan yang digariskan adalah seperti berikut. Pertama, kesesuaian cadangan lokasi tapak perkhemahan yang dibenarkan di kawasan gunung dan berbukit, tepian laut dan sungai, kawasan hutan, kawasan berisiko bencana semula jadi serta kawasan sensitif alam sekitar KSAS yang lain. Kedua, keselamatan tapak dengan menentukan jarak yang sesuai dari kawasan larangan dan sensitif alam sekitar, keadaan topografi dan tahap kecerunan yang sesuai dan struktur kekuatan tanah. Ketiga, keperluan dan kesesuaian akses laluan keluar masuk ke tapak perkhemahan. Yang keempat, keperluan, kemudahan dan infrastruktur asas seperti sistem perparitan, bekalan air, elektrik, pembentungan, pengurusan sisa pepejal, kemudahan letak kenderaan, pejabat pengurusan, tempat berkumpul, tempat rawatan awal, tandas, tempat memasak, surau dan sebagainya. Dan yang kelima, pengurusan dan operasi tapak perkhemahan meliputi daftar masuk, taklimat keselamatan, keperluan kaki tangan pengusaha dan pengurusan kecemasan. Draft GPP juga menyentuh aspek berkaitan pematuhan perundangan di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi berkaitan seperti kelulusan permit sementara bangunan, lesen perniagaan, permit papan tanda dan iklan, permit menjalankan aktiviti luar atau ekstrim seperti flying fox dan lain-lain. Adalah diharapkan dengan adanya garis panduan yang disediakan nanti, aspek-aspek berkaitan keselamatan, keselesaan dan pemulihan alam semula jadi dapat diberi perhatian dalam perancangan dan pembangunan tapak-tapak perkhemahan supaya tragedi Batang Kali dapat dielakkan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih Datuk Speaker. Damansara. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Menteri, kita semua ingin mengelakkan tragedi seperti mana kita lihat itu berlaku sekali lagi atau berulang. Saya juga terima apa yang disebut ada memang cadangan yang dibawa oleh kerajaan untuk kita mewujudkan garis panduan untuk kita pastikan bahawa tidak berlakunya insiden-insiden seumpama itu lagi dalam masa akan datang. Tapi Timbalan Menteri juga sedar bahawa pada masa sekarang masih ada banyak perniagaan yang menjalankan aktiviti-aktiviti perkhemahan di kawasan-kawasan cerun bukit dan sebagainya. Garis panduan yang disebut tadi itu adalah garis panduan yang akan diwujudkan untuk masa depan. Soal saya berkenaan dengan syarikat-syarikat yang wujud dan masih sekarang menjalankan aktiviti-aktiviti ini. Apakah cadangan kerajaan untuk kita memastikan bahawa mereka juga mengikut garis panduan yang sedia ada yang dicadangkan oleh kementerian pada masa depan. Terima kasih Tuan Speaker. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Damansara. Ternyata ada kesungguhan dan penelitian daripada Yang Berhormat. Seperti yang saya sebut tadi, bila kita buat garis panduan itu, kita ada 3 kerangka. Iaitu pertama, kita nak seragamkan tata kelola dan proses perundangan berkaitan kelulusan pembangunan tapak perkhemahan. Jadi supaya benda ni diseragamkan, sebab itu libat urus telah diadakan. Kedua, perancangan tapak perkhemahan seperti lokasi tapak perkhemahan itu perlu ada kemudahan asas dan utiliti yang kena sedia
Dan yang ketiga itu secara asasnya adalah panduan untuk kita pengurusan dan operasi tapak perkhemahan. Yang berhormat rujukan tadi lebih mendalam, iaitu hakikatnya bahawa pengusaha ataupun pemain industri itu memang sudah ada. Jadi sementara kita ada garis panduan, bagaimana kita nak pastikan perkara ini dapat diikuti dan ada pelaksanaan di bawah. Sebab yang rakyat minta ini bukan hanya garis panduan tetapi pelaksanaan di bawah. Jadi untuk makluman ataupun pandangan yang berhormat tadi, memang perlu kita ada proses pemutihan, iaitu memastikan mereka yang telah menjalankan aktiviti ini, iaitu di tapak-tapak perkhemahan, sedia ada untuk kita pastikan dia dapat penuhi syarat ini. Jadi untuk makluman Dewan, pihak sebagai contoh bila kita dah ada proses dan sebagainya, pihak Kerajaan Negeri Selangor sebenarnya pun telah memulakan proses pemutihan tapak-tapak ini sejak dan yang kita berjalan sehingga 31 Mac. Dia kenal pasti dan proses pemutihan ini kita nak pastikan yang mereka telah beroperasi sebelum 15 Mac lagi. Jadi supaya yang mana dah beroperasi sehingga sekarang ini, kita perlu pertimbangkan mereka, iaitu dia kena daftar dengan pihak PBT untuk mendapatkan permit bangunan sementara ataupun PBS ini untuk mereka terus menjalankan operasi mereka ketika ini. Tetapi kita perlu bagi tempoh, iaitu kalau dalam kes ini di Negeri Selangor, kita bagi tempoh 2 tahun untuk mereka penuhi syarat-syarat yang kita kemukakan nanti ini, garis panduan tadi, supaya ada ruang untuk operator-operator yang sedia ada ni dapat penuhi syarat yang dikenakan. Jadi sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri yang ambil inisiatif dan memang kita akan libatkan dengan kerajaan-kerajaan negeri yang lain supaya bila kita ada garis panduan yang disediakan nanti, bukan hanya sekadar cadangan tetapi juga perlu ada pelaksanaan daripada pihak penguasa tempatan termasuk juga pihak operator. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Damansara. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Masa dah sampai. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan.